Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukri Jamil bin Baharuddin bersama sahabat saya iaitu Ahmad Aiman bin Muhammad Hanafi, Muhammad Haikal bin Jamil dan juga Ahmad Syaizan Azra'i bin Manafis. Okay. Kami daripada Kuala 4 dari Seksyen 2 iaitu bersama pensyarah kami iaitu Profesor Madya TS Dr. Nur Syuhaila binti Muhammad Sunnah. So hari ini kami akan menerangkan tentang air pollution affected by climate change and global warming for science, impact and solutions. Okay, so kita proceed pada introduction. Climate, what is climate? Climate adalah place typical pattern of weather conditions and it is depending on seasons and region. So weather conditions have sometimes which is mild, moderate, warm and also wet. Okay, what is climate change? Okay, atau dalam bahasa lain adalah perubahan iklim. Okay, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan yang jangka panjang iklim dalam tempoh dari berdekad boleh jadi ke berjuta tahun. Dan perubahan iklim ini juga merujuk kepada perubahan dalam purata keadaan iklim tersebut. Okey. Dan perubahan iklim ini terjadi pada tempat-tempat yang tertentu atau boleh jadi juga terjadi pada seluruh bumi. Okey. Apakah punca-punca berlakunya perubahan iklim ini? Antara puncanya adalah proses dinamik bumi terjadi dan juga terdapat juga daya-daya luaran seperti contoh adalah kepanasan cahaya matahari. Okay. So bila suhu matahari berubah-ubah maka perubahan iklim akan terjadi dan seterusnya adalah kegiatan manusia. Okay. So kegiatan manusia ini juga menyebabkan iklim dunia berubah dan aktiviti-aktiviti tertentu sepertinya pembakaran terbuka ataupun penebangan hutan dan sebagainya lah. Okay. So climate change dia memberi impak yang amat negatif kepada environment ataupun kepada alam sekitar, ekosistem dan juga kesihatan manusia itu sendiri. Okey. So perubahan iklim ini dia amat berbeza daripada iklim-iklim yang kebiasaannya lah. Okey. So kita proceed kepada global warming. Apa itu global warming? Okay. Global warming dalam erti kata lain adalah pemanasan global. Okey. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global ini adalah disebabkan peningkatan suhu atmosfera secara berterusan. Okey. Daripada suhu yang kecil menjadi suhu yang amat tinggi. Okey. Ia juga berpunca daripada kesar rumah hijau di mana disebabkan oleh gas-gas rumah hijau yang telah dibebaskan. Okay. Pemanasan global ini juga berpunca dari pertambahan gas karbon dioksida, gas klorofluorokarbon dan juga bahan-bahan pencemar yang lainlah yang dibebaskan kepada atmosfera bumi. Okay. Pemanasan global ini menyebabkan suhu dunia meningkat. Okay. Dan dia punya ada risikonya adalah ais-ais di Greenland dan juga Antartika mencair. So apabila ais-ais ini mencair, ia akan menyebabkan paras laut meningkat. Okay. So itu adalah faktor-faktornya lah ataupun kesan-kesannya. Okay. So ini gas-gas rumah hijau ini dia menyebabkan
pencemaran udara. Okey. Dan ia juga adalah salah satu faktor berlakunya perubahan iklim. Okey. So, itu saja untuk penerangan tentang perubahan iklim dan juga pemanasan global. Okey, so kita serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikal bin Jamil. Nombor matrik DN20089. Saya akan menerangkan tentang sebab berlakunya pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim berlaku disebabkan oleh kesar rumah hijau, di mana kesar rumah hijau berfungsi untuk memerangkap cahaya matahari untuk menstabilkan suhu di bumi. Namun begitu, aktiviti manusia telah menyebabkan berlakunya tidak kestabilan kesar rumah hijau. Antara punca-puncanya adalah aktiviti seperti penebasan pokok, penebasan hutan, pembakaran hutan, pembakaran fosil fuel dan pelepasan karbon dioksida daripada pengangkutan. Selain itu juga pemanasan dan masakan telah menyebabkan berlakunya pelepasan gas karbon dioksida dengan kadar jumlah yang besar di atmosfera bumi. Oleh itu, kesar rumah hijau menjadi lebih kuat dan kesannya pemanasan global dan perubahan iklim yang ketara. Okey, seterusnya, kesan daripada perubahan iklim dan pemanasan global yang pertama adalah berlakunya pencemaran udara. Pencemaran udara seperti jerebu, kabus berlaku disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini telah merendahkan kualiti udara di bumi. Oleh itu, manusia yang mempunyai penyakit seperti asma, alergi dan penyakit-penyakit yang berdasarkan pernafasan akan mendapat risiko yang tinggi untuk terkena penyakit seperti serangan asma dan juga kematian. Selain itu juga, hasil daripada pernafasan menggunakan udara yang berkualiti rendah adalah manusia akan rasa susah untuk bernafas, mata yang gatal, hidung yang gatal dan ketidakselesaan pada paru-paru. Okey, seterusnya, ianya akan menyebabkan berlakunya jangkitan penyakit. Disebabkan pemanasan global dan perubahan iklim, keadaan cuaca menjadi tidak menentu. Oleh itu, cuaca yang panas, hujan dan mempunyai kelembapan yang tinggi akan menyebabkan berlakunya peningkatan kadar jangkitan penyakit pada manusia. Selain itu, kenaikan suhu pada permukaan bumi dan kelembapan pada permukaan bumi juga membolehkan serangga-serangga daripada hutan tropika ataupun daripada habitat asalnya keluar untuk menyerang manusia dan menyebarkan penyakit baru kepada manusia. Okey, seterusnya kesan yang terakhir adalah perubahan cuaca yang ekstrim, iaitu disebabkan oleh kandungan karbon dioksida yang tinggi di permukaan udara akan menyebabkan berlakunya kesar rumah hijau yang tinggi. Oleh itu, disebabkan kesar rumah hijau yang tinggi, haba di permukaan bumi juga menjadi tinggi. Oleh itu, bumi mengandungi tenaga yang tinggi disebabkan haba yang tinggi.
disebabkan ketidaktampungan tenaga yang terlalu tinggi, berlakunya pembakaran hutan, taufan, kemarau, gelombang pemanasan dan lain-lain. Kawasan kawasan bandar juga menghadapi perubahan cuaca yang lebih ekstrim disebabkan oleh permukaannya yang dikelilingi oleh binaan seperti jalan raya dan struktur binaan yang boleh menyerap haba dan mengakibatkan kawasan tersebut mempunyai suhu yang lebih tinggi. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarizan Azrai bin Mat Nafis. Jadi untuk bahagian ini saya akan memetakan bahagian kritik dengan persoalannya adalah how application control global warming and climate change from air pollution. So the first one is controlling air pollution is simply the use of alternative methods to minimize the excessive release of harmful chemical into the atmosphere. Secondly, atmosphere is composed of liquids, gases and surprisingly solids. Last, air pollution has become an increasingly problematic issue, and then scientists and engineers have invented different ways to clean the air, such as use of devices and machines. Jadi, salah satu teknologi yang boleh digunakan untuk mencegah pemanasan global dan juga perubahan iklim kepada pencemaran udara adalah peralatan kawalan pencemaran yang boleh dibahagikan kepada 4 jenis sistem utama, iaitu sistem pemantauan emisi berterusan iaitu CEMS, sistem kawalan emisi, sistem pengetahuan parametrik dan juga pengoksida. Jadi hari ini saya akan share lah 2 jenis sistem, iaitu sistem pengetahuan emisi berterusan CEMS dan juga sistem kawalan emisi. Okay, next for applications. The first one is Continuous Emissions Monitoring System, which is CEMS, a system used by industrial workers to regularly measure emission at critical sources of pollution. This system measures the concentration of particles and gases compound at preset points such as chimneys and ducts. The manufacturer can also be designed to monitor and record information about physical conditions such as exhaust flow, which is such as capacity. Jadi sistem pemantauan pelepasan berterusan membantu organisasi mematuhi peraturan dan piawaian berikut, iaitu peraturan pemantauan jaminan pematuhan CAM, piawaian EPA, piawaian pelepasan kemasan untuk bahan pencemaran udara berbahaya iaitu NEHAPS, dan piawaian prestasi sumber baharu NSPS dan kajian sumber baharu NSR. Jadi seperti mana dalam gambar ajar itu adalah filter lah, okay, untuk mengubah gas kotor kepada gas baik lah. Alright, for the next application is emissions control system, which is the emission control system is an air filtration system. Their work is to keep pollutant out of the environment and to keep pollutant below the legal levels by companies using filter. Di mana hal ini kerana bahan pencemar melalui sistem kawalan pelepasan adalah penting untuk semua orang terlibat dalam proses perindustrian yang menghasilkan produk sampingan yang tidak sihat. Pembakaran menghasilkan seperti sulfur, karbon monoksida, hidrokarbon tidak terbakar dan nitrogen oksida. Jadi kesemua gas ini tidak baiklah untuk alam sekitar dan juga manusia. Lastly, the control system can achieve its goal in 2 ways, which is yang pertama adalah menangkap dan mengekalkan bahan pencemar, dan yang kedua adalah menukarkannya kepada bahan yang lebih selamat lah, yang boleh dibebaskan atau diedarkan semula ke alam sekitar. Contohnya seperti karbon dioksida dan wap baik. Jadi terdapat pelbagai jenis sistem kawalan pelepasan. Sebagai contoh adalah sistem kawalan untuk menghapus kabus, sistem kawalan bau dan juga pemedakan elektrostatik.
Okay, untuk kritik seterusnya, how the applications benefit society. Okay, yang pertama adalah air pollution control helps to protect human health. To every human on the earth, health is wealth. Health is paramount for the running of our day-to-day activities, without which we would have to rely on others to live. Air pollution scrubbers suppliers come to help protect our health, which is very valuable. Okay. Next, air pollution control help prevents economic waste. With air pollution control, the waste occurred from dead crops and bad water will be limited or stopped. For example, some California wine producers complained about how their crops were polluted, and customers complained that the wine had begun to taste like sulfur. And last, with the presence of air pollution control, economic slowdowns like this will be prevented or at least managed to Paris minimum. Okay. So the next is increased worker productivity. No matter how strong the immune system is, there are times when it fails, especially when there is excess air pollution. As pollution is controlled, workers can now work for a longer period. And lastly, help improve indoor air quality, which is air pollution control helps to secure the quality of the air inside your house. Okay. So, Okay, seterusnya adalah feedback daripada orang ramai akibat daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Okay, feedback yang pertama adalah orang ramai mula menggunakan pengangkutan awam sebagai medium untuk pergi ke destinasi masing-masing. Berbanding daripada mereka menggunakan kenderaan persendirian yang di mana mengeluarkan karbon yang tinggi jika jumlah kenderaan yang digunakan banyak, maka jumlah pelepasan gas karbon yang dilepaskan juga semakin tinggi. Oleh itu, penggunaan angkutan awam dapat mengurangkan pelepasan gas karbon dan juga menyelamatkan bumi daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Okay, feedback seterusnya adalah orang ramai mula terbuka untuk menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Seperti contoh tenaga solar, tenaga angin dan tenaga ombak. Okey, orang ramai mula menggunakan solar panel untuk dipasang di rumah masing-masing bagi menghasilkan tenaga yang juga dapat menjimatkan kos bil elektrik. Sekaligus menyelamatkan bumi daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Okey, akhir sekali ialah mereka mula mengitas mula bahan-bahan terbuang seperti kertas, gelas, plastik dan lain-lain akan dikumpulkan terlebih dahulu, seterusnya dihantar ke pusat kitas semula ataupun di tong-tong kitas semula yang disediakan bagi digunakan semula untuk menghasilkan produk yang baru dan sekaligus mengurangkan pengeluaran gas bahaya daripada proses penghapusan bahan sampah yang sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aiman bin Muhammad Hanafi. Saya akan membentangkan berkenaan dengan discussion, iaitu solution untuk climate change dan juga global warming. Jadi solution yang pertama untuk climate change ni ialah melepaskan gas karbon dioksida ke dalam laut. Di mana apabila gas karbon dioksida ini dilepaskan ke dalam laut dan sampai hingga ke dasar laut, plankton yang berada di dasar laut mampu menyerap dan menyimpan gas karbon ini. Yang kedua pula, ikan paus yang berada di dalam laut mampu juga untuk menyerap dan menyimpan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke dalam laut ini ke dalam tubuh badannya sehingga akhir hayat ni.
dan jangka hayat ikan paus agak lama, sekitar berpuluh-puluh tahun, dan juga ikan paus ini mampu menyimpan dan menyerap gas karbon sekitar 34 ton untuk seekor, berbanding dengan sebatang pokok yang hanya mampu menyerap 24 pound gas karbon dioksida. Yang kedua pula ialah berkenaan tree planting, di mana penanaman pokok yang sekarang ini giat dilakukan di seluruh dunia bagi memastikan gas karbon dioksida ini dapat dikurangkan di dalam atmosfera kita. Di mana kita tahu pokok dalam respiration dia mampu menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan gas oksigen. Yang ketiga pula ialah forestation. Forestation ataupun landscape architecture, di mana untuk forest restoration ni kita memelihara hutan supaya pokok-pokok yang berada di hutan mampu dijaga dan dibaiki supaya tumbuhan ataupun pokok yang berada di hutan ini mampu menyerap gas karbon yang berada di atmosfera kita. Selain itu, forest restoration juga dapat mengawal habitat haiwan yang berada di hutan. Dan yang keempat adalah give input or knowledge to people, iaitu berkenaan dengan education. Education ni dia memainkan peranan yang agak besar untuk kita mengubah sesuatu perkara itu menjadi lebih baik. Jadi education perlu diberikan kepada semua lapisan golongan masyarakat supaya kita dapat mengubah climate change yang berada di bumi ini kepada yang lebih baik dan mengurangkan penghasilan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara kita. Seterusnya, solution berkenaan dengan global warming. Solusi yang pertama adalah penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Sumber tenaga yang boleh diperbarui ini seperti tenaga matahari, suria, tenaga air dan juga tenaga angin. Tenaga-tenaga yang boleh diperbarui ini dia mempunyai kebaikan di mana apabila ia digunakan sebagai suatu tenaga, dia tidak menghasilkan gas karbon dioksida serta melepaskannya ke udara kita. Jika dibandingkan dengan yang sumber tenaga utama sekarang yang digunakan di seluruh dunia seperti arang batu dan juga minyak mentah, apabila ia dihasilkan berpuluh-puluh ribu ton gas karbon dioksida dilepaskan ke udara, menyebabkan berlakunya penipisan ozon dan terhasilnya pemanasan global. Yang kedua pula ialah memberi pelajaran kepada semua golongan masyarakat, terutamanya kepada pelajar daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat tinggi iaitu universiti, tentang kesedaran bahawa global warming ni yang berlaku di bumi merupakan salah satu perkara yang serius yang boleh menyebabkan beberapa kesan seperti masalah kesihatan, suhu bumi meningkat dan juga bermacam lagi. Jadi kesedaran ini perlu dipupuk di peringkat bawah lagi supaya masalah global warming dan juga climate change ni dapat diubah, dibendung dan diatasi dengan baik. Okey, itu sahaja dari kami. Terima kasih.